Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح Ya Fattah amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di dalam nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan segala perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menunaikan perintah Allah ini, menjalankan ketaatan, mengikuti sunnah Nabi, meninggalkan kemungkaran, menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita dengan memudahkan segala urusan kita, mengangkat segala kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 hari ini. Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat, Allah Subhanahu wa taala angkat lagi musibah. Amin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ini kita sambung kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin karangan wasiat Imam Ghazali rahmatullah alaih, pada bahagian peringkat ilmu dan ma'rifah pada muka surat 34 di perenggan keterangan yang lebih jelas akan penyusun berikan. Dalam peringkat ilmu dan makrifah, mana dalam kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dan kita mengenali apakah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Perintah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berkaitan dengan zahir kita sahaja, bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan batin dalaman kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ibadat batin, mana dalam perintah Allah Subhanahu wa taala ada ibadat yang zahir, ada ibadat yang batin. Ibadat yang zahir umpama salat, puasa, zakat, haji, sedekah. Ini adalah ibadat-ibadat yang zahir. Yang ini rata-rata daripada kita tahu. Tapi dalam ibadat yang zahir itu ada ibadat yang batin, yang mana perlu juga kita ketahui, bahkan ia juga merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalankan, untuk kita menunaikannya. Ibadat batin umpamanya sabar, tawakal, ikhlas, menerima takdir, selalu mengingati kurniaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dan semua ni ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Contohnya mengenai tawakal, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kamu berserah, yakni bertawakal, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Surah Al-Maidah ayat 23. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Taala perintahkan untuk bersyukur, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu betul-betul beribadat kepadanya. Ada perintah-perintah amalan-amalan batin, ibadat batin ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna bukan hanya kita jalankan sebagai kita nak menyempurnakannya, bahkan sebenarnya kita menjalankan ibadat batil ni pun atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita sebagai hamba yang lebih sempurna, hamba yang betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak hanya menunaikan perintah zahir ini tanpa kita menunaikan perintah-perintah yang batin. Jadi contohnya dalam ayat tadi, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, jika kita tidak bersyukur kepada Allah, ini bererti kita tidak beribadat kepada Allah. Bersyukur bermaksud menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam menunaikan ketaatan kepadanya. Ini makna syukur. Syukur ialah menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam menunaikan, menjalankannya untuk mentaati, menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syukur. Syukur bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah ini sebahagian daripada makna syukur tadi. Ini kita menggunakan lidah kita, nikmat lidah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebahagian daripada maknanya. Dan makna yang sebenar syukur ialah kita menggunakan segala nikmat yang Allah Taala telah berikan tadi kepada menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ada nyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, maka pasti kami akan tambahkan nikmat. Tambahkan lagi nikmat. Ini maksud dia apa dia? Sekiranya kamu menjalankan perintah Allah, syukur kamu jalankan ketaatan, kamu ikuti sunnah Nabi SAW, kamu tinggalkan kemaksiatan, kemungkaran, maka kami akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, yakni kamu tidak syukur dengan nikmat Allah. Maksud tidak syukur apa dia? Maksud tidak syukur ialah dia menggunakan nikmat yang Allah Taala berikan itu kepada kemungkaran. Dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, dia tidak menjalankan ketaatan, dia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka inna azabi lasyadid, maka azab Allah Subhanahu wa taala adalah sangat-sangat keras, sangat-sangat pedih. Jadi syukur ni salah satu daripada perintah Allah SWT mengenai ibadat yang batin. Keterangan yang lebih jelas pengarang penyusun berikan dalam bahagian lain buku ini. Ini nak terangkan makna syukur ni. Contohnya seorang ayah memberikan sejumlah wang kepada anaknya untuk dimanfaatkan dalam perkara-perkara yang baik dan yang disukai oleh ayahnya. Ini tandanya anak itu bersyukur kepada ayahnya. Tetapi jika wang tersebut digunakan untuk perkara-perkara yang tidak disukai oleh si ayah, ini bererti dia tidak bersyukur di atas pemberian si ayah tadi. Ini macam mana nak kata kita faham dengan syukur? Bahkan satu orang ayah pun kita boleh lihat, kalau kita bagi anak kita duit belanja, maka si anak pun dia belanjakan duit tersebut pada keperluan dia yang sepatutnya. Duit belanja sekolah contohnya, pergi beli makanan, keperluan diberi. Maka bila si ayah ni tengok, lihat anak dia mana menggunakan wang tersebut dengan cara yang baik, bahkan lebih baik lagi dia simpan pula tu. Dia simpan.
dia buat simpanan untuk buat sesuatu yang lebih baik lagi, contoh. Maka si ayah ni lihat kesungguhan anak dia, boleh jadi ayah ni akan tambah lagi. Tengok, oh bukan setakat dia simpan, dia bagi pula kepada orang lain, belanja orang lain pula, buat kebaikan. Tanda si anak ni bersyukur kepada pemberian si ayah, maka ayah ni pula gembira tengok keadaan anak dia, anak ayah ni nak tambah lagi. Berbeza pula keadaan kalau si ayah dah bagi duit belanja pada si anak, bagi dah duit belanja pada si anak ni, tapi anak ni guna apa? Dia beli benda-benda yang tak patut, kan, rokok ke, vape ke. Sekarang ni kita tak tahu, kan, vape pun hari ni tuan-tuan dijual macam-macam cara dia jual. Dia beli benda-benda yang tidak disukai, buat benda-benda yang tak sukai, digunakan duit tersebut, wang tersebut bukan pada tempatnya. Maka bila si ayah ni tahu, apa si ayah akan buat? Dia bukan lagi bagi lagi duit tersebut, maka dia akan, satunya dia akan ambil tindakan kepada anak dia, kedua dia tindakan yang sama juga, mungkin dia ambil tindakan, dan dalam tindakan itu juga mungkin dia tarik balik pemberian dia tak bagi dah duit tersebut kepada anak dia. Sebab apa? Anak dia tak gunakan dengan cara yang baik. Duit yang tadi diberikan, elok-elok dah bagi, tengok-tengok dah kena tarik, tak ada dah duit belanja. Ini keadaan dia. Begitulah juga kita ni tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, kita gunakan kenikmatan tersebut dengan cara mentaati perintah Allah. Ini tanda kita syukur pada Allah SWT. Nikmat Allah Taala beri, lalu kita gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kemungkaran. Kita jalankan dalam ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan redha. Lalu bila keredaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kita, maka Allah Taala tambahkan lagi nikmat-nikmat dia. Berbeza pula bila kita mendapat ketaatan tersebut, lalu kita menggunakan kenikmatan Allah SWT berikan kenikmatan, lalu kenikmatan tersebut kita gunakan kepada maksiat, kemungkaran, benda-benda yang Allah Taala murka, perkara-perkara yang Allah Taala tidak suka, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan murka keadaan tersebut, marah, lalu Allah Subhanahu wa taala akan tarik balik nikmat tersebut. Dan bukan setakat tarik nikmat, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan kenakan pula tindakan-tindakan azab, musibah dan sebagainya. Itu sebabnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita hari ini lebih-lebih lagi, kan, kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, sebenarnya setiap daripada kita perlu untuk kita muhasabah. Dan baru ni 2-3 hari lepas kecoh dekat Pahang ada satu orang yang positif contoh ni. Tapi dalam 2-3 hari ni kita tak jumpa lagi mereka-mereka, tak dengar lagi mereka-mereka yang berjangkit, mereka yang yang dikesan daripada orang yang sama. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, bukan kita nak tengok orang ni berjangkit dan dialah yang membawa wabak. Bila dah kata berjangkit kena kat Bandar Putra, masing-masing buatlah status, jangan pergi dah TMG, buat masa sekarang. Sebab apa? Dah jadi risiko. Dah jadi risiko, tak boleh pergi. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang perlu kita ketahui, mesti kita faham dan kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada penyakit yang berjangkit. Satu, tak ada penyakit yang berjangkit. Bukan kita nak nafikan wabak ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak ada penyakit yang berjangkit. Tetapi kenapa ada juga penyakit yang berjangkit? Kenapa kita lihat ni seorang ni dia dah sakit, lepas tu tengok kalau dia duduk tak menjaga penjarakan, duduk rapat, maka akan ada pula orang yang berjangkit. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang jangkitkan penyakit tersebut. Allah SWT yang menyebarkan penyakit tersebut. Itu yang hakikat yang perlu kita ketahui. Nabi SAW kata tak ada penyakit berjangkit. Itu keimanan, iman yang perlu ada dalam diri kita. Tak ada penyakit yang berjangkit melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menyebarkannya.
Maka tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimanapun kita perlu untuk ikhtiar, berjaga-jaga. Bukan bila kita kata Allah Subhanahu wa taala yang bagi sakit, Allah Subhanahu wa taala yang menyebarkan sakit ini, wabak ini, lalu kita kata kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kata sakit-sakitlah, kalau kata tak sakit tak sakit. Jadi kita buat selamba je. Bukan sebegitu. Bahkan kita kena ada ikhtiar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pesan, kalau kita berada di dalam tempat yang ada wabak, maka kita jangan keluar daripada tempat tersebut. Kalau kita berada di luar tempat yang ada wabak, jangan kita masuk pada tempat tersebut. Mana ikhtiar, kata tak ada penyakit-penyakit. Tapi dalam masa yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyarankan kalau kita berada pada tempat yang ada wabak, maknanya ada penyakit yang sedang menular, jangan kita keluar daripada tempat tu. Ataupun kalau kita berada daripada luar, jangan kita pergi pada tempat tersebut. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya nak bagi tahu apa dia? Satu, kita perlu yakin dengan ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita perlu ada ikhtiar, usaha dalam kita nak menjalankan, berdepan dengan takdir tersebut. Satu ketiga, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu nak pergi satu tempat, nak pergi satu kawasan bersama dengan satu rombongan. Di dalam pertengahan perjalanan, dalam tengah jalan tersebut, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dapat berita tempat yang beliau nak pergi itu ada wabak. Ada wabak. Ada wabak. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pun bermesyuarat dengan sahabat-sahabat yang ada, teman-teman dia ada. Macam mana? Kita nak pergi juga ke ataupun tidak? Nak pergi juga ataupun tidak? Ini tuan-tuan, sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat ni tuan-tuan, tahap keimanan mereka ni tuan-tuan jauh beza dengan kita. Kita nak dibandingkan sahabat tuan-tuan, tak satu habuk pun tak sama. Nak dibandingkan dengan habuk pun tak sama tahap keimanan yang ada pada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi bila dengar ada berita tentang wabak, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kata apa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu telah bermusyawarah dengan kawan-kawan yang ada. Macam mana kita nak terus ataupun tidak? Maka bila dah bermusyawarah pandangan, maka sahabat-sahabat mengatakan kita tak perlu pergi tempat yang ada wabak, kita kembali, patah balik. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu puas hati dengan kenyataan pandangan-pandangan sahabat-sahabat, maka Sayyidina Umar membuat keputusan yang bahawasanya kita tak perlu pergi tempat yang ada wabak ni, jangan masuk, tak boleh pergi, kita patah balik. Maka tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, ada suara sumbang. Ada suara sumbang. Orang kata bajet yakin. Rasa dia yakin sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata pada Sayyidina Umar, macam menyindir pada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin, adakah tuan takut dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan takut ke dengan takdir Allah? Kan, maksudnya apa dia takut dengan takdir Allah? Kan kalau tuan pergi, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata tak ada, tak sakit, tak kena wabak, tak kenalah. Kalau kena, kenalah. Kan ni takdir Allah. Allah Taala yang tentukan kena ke tak kena. Kan, kenapa nak takut? Kan, kalau tak pergi pun kena juga. Itu maksud dia kata takdir. Apa jawab Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kata, kan, aku lari daripada takdir kepada takdir. Aku lari daripada takdir kepada takdir. Maksudnya, kalau tak pergi pun tempat tersebut bukan bermakna kita ni memang terlepas daripada takdir, tidak. Itu adalah jalan ikhtiar kita, jalan usaha kita dalam kita nak berdepan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT tak jadikan kita manusia ini hanya sebagai robot. Robot tu macam mana? Robot ni dia hanya menerima perintah tanpa dia boleh buat keputusan sendiri. Dia dengar dia perintah, dia ikut dia perintah kawalan dia. Kalau suruh jalan ke depan, jalan ke depan. Suruh jalan ke belakang, jalan ke belakang. Ke kiri, ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Tak ada pun rasa nak ke kanan ke, tak ada perasaan. Tak ada iradah, tak ada keinginan pun pada robot tersebut. Kita manusia bukan seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita manusia ni ada perasaan, ada keinginan. Dan daripada keinginan itulah kita ada pilihan nak buat keputusan yang mana. Mana kita nak pilih? Kita nak pilih yang itu ke, yang kanan ke ataupun yang kiri? Kita nak pilih yang depan ke ataupun yang belakang? Kita nak pilih masuk ataupun patah balik? Ada keinginan.
Dan keinginan ini pun berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kena pilih. Dan itu pun berjalan atas takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan bila Sayyidina Umar kata, aku lari daripada takdir kepada takdir, bermakna apa dia? Kalau aku tak masuk pun, kalau Allah Taala kata nanti kamu kena wabak juga. Kan? Tapi sekarang ni ikhtiar aku adalah tidak masuk, mengelakkan daripada terkena wabak. Dan satunya, keduanya adalah untuk menjaga keimanan. Bukan maknanya bila kita ikut SOP ni kita tak beriman. Jangan salah faham. Kadang ada orang yang mana dia agak keterlaluan kan? Mungkin dia rasa dia ni betul yakin dia kepada Allah Taala, dia rasa. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita perlu ada akal, kita kena ikut dengan bijaksana, bukan dengan kejahilan. Dengan ilmu kita kena jalankan perintah Allah. Kita kena berdepan dengan keadaan perintah Allah Taala, berdepan dengan musibah ini dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Kadang-kadang kita ingat kita kena buat dengan apa yang kita rasa betul. Kita rasa dengan ilmu kita rasa dengan pengetahuan kita rasa betul, tapi sebenarnya kita jahil. Kan? Hari ini kita jalankan, misalnya hari ini kita masih lagi mengikuti SOP yang ada. Kan masih lagi. Saya pergi dalam bulan sudah tuan-tuan, kan madrasah kami dijemput untuk menghadiri taklimat kesihatan. Dan insya-Allah masya-Allah sejak akhir ni, dulu kalau dahulu perkhidmatan kesihatan ini hanya diperolehi pada sekolah-sekolah kerajaan, tapi sejak akhir ni sekolah-sekolah swasta, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah persendirian telah mendapat juga perhatian khidmat percuma daripada majlis keselamatan. Mendapat perkhidmatan percuma daripada Kementerian Kesihatan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, baru ni dipanggil kan, bagilah taklimat. Salah satu perkara yang mana dia orang sampaikan, awal-awal lagi sebenarnya dah cakap antara perkara yang mereka sampaikan, tuan-tuan, kita akan hidup dalam norma baharu ni kan, pakai pelitup muka kan, penjarakan sosial, penjarakan fizikal. Kan nak masuk masjid ni dah, cuma masuk masjid sekarang ni dah ada kenyataan dah tak perlu pakai sejadah. Dah boleh, tak diwajibkan, melainkan mengikut pengurusan masjid sama ada nak tetap mewajibkan ataupun tidak. Daripada MKN dia dah melonggarkan perkara tersebut, cuma kena jaga penjarakan. Pakai pelitup muka. Solat kita masih lagi terpaksa dijarakkan, sedangkan solat begitu sebenarnya tuan-tuan banyak gangguan-gangguan syaitan, tapi oleh kerana keadaan pandemik hari ini kita tidak tahu bagaimana. Ini ikhtiar kita untuk kita berdepan dengan pandemik ini. Penjarakannya, pakai pelitup mukanya, kan sentiasa membasuh tangan. Ini semua adalah usaha kita. Bukan bermakna bila kita jalankan usaha ini kita tak yakin. Kena betulkan. Dan kita kena fahamkan diri kita juga. Kita jalankan ikhtiar ini adalah usaha kita untuk kita jaga iman kita. Jaga iman kita. Kalau kita tak ada ikhtiar ni tuan-tuan, apa akan jadi dengan keimanan kita? Kan contohnya, kenapa dah Nabi SAW kata jangan pergi masuk tempat yang ada wabak, pergi masuk juga. Ataupun jangan keluar daripada tempat yang ada wabak, pergi keluar juga. Bukan bermakna bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Cuma tuan-tuan, bila kita buat sebegitu, kita keluar daripada tempat wabak, kita masuk pada tempat yang wabak, kita tak jaga SOP, kita tak jaga saranan-saranan daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita berjangkit, kena COVID sebenar-benarnya. Kita akan kata apa? Sebab masuk tempat tu lah, sebab pergi tempat tu lah, sebab inilah, sebab tu lah. Dan kita akan salahkan, keimanan kita ni akan jadi lemah, kita akan salahkan semua benda. Sedangkan sebenarnya yang salahnya yakin kita, yang salahnya keimanan kita yang lemah, kita tak mengikut saranan baginda Nabi SAW. Hakikatnya sakit sihat kita ni tuan-tuan, puan-puan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah daripada Allah. Tapi bila lemahnya iman kita, kita akan salahkan itu, ini, dan akhirnya merosakkan keimanan kita.
Jadi kerana itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah SWT, apa yang saya nak nyatakan sini sebenarnya, musibah ni, musibah kan, pandemik COVID-19 ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah ni adalah salah satu tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemurkaan Allah Taala. Walaupun ada juga masa ni musibah itu menunjukkan tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menguji untuk meningkatkan darjat hamba-Nya, dan kita sebagai hamba jangan kita nak sangka baik sangat. Maksud saya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, dalam kita menerima musibah ni, pertama sekali kita kena lihat apa kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Itu maksud saya. Bila kita ditimpa musibah, kita lihat apakah salah saya, muhasabah diri kita. Apakah dosa saya? Apakah silap saya yang menyebabkan hari ini kita tertimpa musibah? Kan COVID-19 ini salah satu dia tuan-tuan. Sebenarnya rentetan daripada COVID-19 ini tuan-tuan, beberapa musibah lain pula datang. Kan kita lihat tuan-tuan, kan kes denggi makin naik. Sebab apa? Kerana COVID. Bila COVID, maka datangnya perintah PKP. Bila ada perintah PKP, perintah kawalan pergerakan, maka banyak sektor-sektor, banyak tempat-tempat, pusat-pusat perniagaan, kedai-kedai tidak boleh beroperasi, kena tutup. Bila dah kena tutup, mulalah air bertakung, hujan terbiar, tak ada pembersihan, maka mula pembiakan denggi, pembiakan nyamuk Aedes, dan akhirnya menyebabkan satu musibah yang lain. Musibah yang lain lagi tuan-tuan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana PKP ni kan, bila COVID, awal-awal COVID hari tu kan, ekonomi kita merundum. Kan setakat ekonomi dunia, bahkan kita sendiri, pembelanjaan keluarga kita pun makin lama makin kurang. Ni musibah dia. Dan musibah yang lagi besarnya lagi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah rumah-rumah Allah Taala terpaksa ditutup. Sedangkan bila kita terkena musibah tuan-tuan, tempat yang paling utama, tempat yang pertama sekali kita kena pergi adalah masjid. Tempat pertama. Nabi SAW ajar kita, tunjuk kita tuan-tuan, bila ada sesuatu perkara yang tidak enak, sesuatu perkara yang tidak seronok, ribut misalnya, ataupun gerhana matahari. Gerhana matahari bagi baginda Nabi SAW ini adalah salah satu perkara yang mana tanda daripada Allah Taala, tanda yang mana kurang baik bagi baginda Nabi SAW. Berlaku ribut, apa yang baginda Nabi SAW buat? Baginda Nabi SAW akan bergegas ke masjid. Bergegas ke masjid, akan solat. Kalau cerita tentang gerhana matahari tuan-tuan, bukan macam kita hari ni solat tuan-tuan, solat gerhana. Kita solat gerhana, kita buat solat 2 rakaat 4 rukuk tu. Kita buat solat, lepas tu ada khutbah. Kita solat sebegitu tuan-tuan, kita solat ringkas je. Solat ringkas. Solat baginda Nabi SAW, solat gerhana, khatam 4 surah. Khatam 4 surah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Maidah. 4 surah ni, berapa juzuk tu? 5 juzuk, 6 juzuk. 6 juzuk habis untuk masa solat gerhana. Agak-agak masa tuan-tuan, Nabi SAW sempat tak nak tengok gerhana? Tak sempat. Gerhana je Nabi SAW terus masuk masjid, terus baginda Nabi SAW solat 4 rakaat, 2 rakaat 4 rukuk ni, yang mana kat situ akan jadi 4 kali qiyam. 4 kali qiyam, 2 rakaat tapi 4 kali qiyam. Daripada 4 kali qiyam itu tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 surah habis. Rakaat yang pertama, qiyam yang pertama habis surah Baqarah. Rakaat kedua, qiyam yang kedua habis surah Ali Imran. Qiyam yang ketiga habis surah An-Nisa. Qiyam yang keempat habis surah Al-Maidah. Habis 6 juzuk tuan-tuan. Tak sempat Nabi SAW nak tengok pun gerhana itu. Sebab apa? Takut ni baginda Nabi SAW dengan musibah tersebut, dengan musibah yang tertimpa. Tapi musibah yang tertimpa kepada kita hari ini tuan-tuan lagi teruk. Bukan sahaja kita kena berdepan dengan pandemik, bahkan kita tak dapat juga untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Terpaksa ditutup awal-awal PKP itu. Tak mustahil tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak jaga diri kita,
tak jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kufur dengan nikmat yang Allah SWT berikan ini hari ini tuan-tuan, maka Allah SWT tutupkan balik masjid-masjid, surau-surau rumah Allah. Macam mana yang berlaku di Perlis sana, yang berlaku di Kedah sana, terpaksa ditutup. Kerana apa? Kerana merebak wabak tersebut, membesar makin ramai. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, apa yang saya nak nyatakan, musibah ini kerana antara sebab yang besarnya adalah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah Taala murka? Antara sebabnya kerana kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu, bagaimana kita nak terus dapatkan nikmat Allah Taala ni kekal? Bukan kita nak kena terus hidup dalam keadaan norma baharu ni. Kan pihak KKM dah kata walah kita akan hidup dalam norma baharu ni sekurang-kurangnya 2 tahun. Sekurang-kurangnya 2 tahun. Kenyataan ini bukan saya dengar daripada penyumpaan tersebut, bahkan saya dengar juga dalam berita-berita yang mana KKM telah mengeluarkan, WHO telah mengeluarkan kenyataan kita akan hidup dalam norma baharu ini sekurang-kurangnya 2 tahun. Walaupun dah ada vaksin dah. Walaupun dah ada vaksin, sekurang-kurangnya 2 tahun. Tuan-tuan, agak tidak sihat kalau kita beribadat, kita solat dalam keadaan norma baharu ni. Kan, walaupun kita kata kita nak kita ikut SOP, tetapi dalam kita berjalan dengan keadaan norma baharu ni, dengan penjarakan ini keadaan yang mana kurang sihat. Sebab apa? Solat penjarakan ini sebenarnya banyak gangguan-gangguan syaitan. Contoh dia, gangguan syaitan. Nabi SAW sendiri menyarankan jangan ada renggangan di dalam solat berjemaah kita. Sebab apa? Kerana syaitan akan mengganggu dalam lompongan ataupun renggangan tersebut. Tetapi oleh kerana kita berdepan dengan pandemik, maka kita terpaksa berenggang. Bila keadaan berenggang ni tuan-tuan, gerenggang pula tu tuan-tuan, keadaannya hilang, kekhusyukan itu pun kurang. Jadi kerana itu kita rasa sedih dengan keadaan ini. Bukan maknanya bila kita sedih kita menentang, tidak. Bila kita sedih, kita mengingatkan setiap daripada kita, jemaah kita, penduduk kita, semua masyarakat kita untuk kembali balik pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada syukur dengan nikmat yang Allah SWT berikan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan keadaan pandemik ini. Dengan itu kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita terus kekuatan untuk terus menjalankan perintah Allah, mensyukuri nikmat Allah, menjalankannya, menjalankan ketaatan, mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT hilangkan kekufuran daripada diri kita, menjauhi maksiat dan kemungkaran. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan musibah ini, mudahkan segala urusan kita. Saya rasa sampai sini sahaja. Moga yang baik ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.